Tolong hantarkan kami misil. Negara-negara kaya di Timur Tengah merayu kepada Amerika Syarikat. Jawapan yang mereka terima, jangan hantar sebarang permohonan lagi. Misil bernilai 60 juta US sudah kehabisan dan radar berharga 4 bilion ditembusi oleh drone bernilai 4 tri. Tetapi, Malaysia menghantar pesawat pengangkut dalam masa 3 hari sahaja, membawa senjata yang mampu menembak jatuh drone dengan kos serendah harga seekor ayam dan mencatatkan kadar pintasan 96%. Kisah bagaimana sebuah negara berjaya melakukan dengan hanya 289 juta rika, apa yang Amerika Syarikat gagal capai dengan 70 bilion, sebuah kisah dari tahun 1983, kini didedahkan. Cuba Anda bayangkan, di kawasan kejiranan kita, ada sebuah balai bomba yang besar dan gagah. Penduduk setempat bergantung sepenuhnya pada balai bomba itu. Jika ada kebakaran, satu panggilan telepon sudah memadai. Tetapi suatu hari, tiba-tiba balai bomba itu memaklumkan, air kami sudah habis, tolong jangan telefon lagi. Inilah yang sedang berlaku di Timur Tengah sekarang. Pada 28 Februari 2026, perang meletus antara Iran dan Amerika Syarikat. Iran mula melancarkan drone kamikaze. Drone kamikaze ialah pesawat kecil tanpa juru terbang yang meletup apabila melanggar sasarannya. Kerana tidak membawa manusia, ia boleh dibina dengan kos yang sangat murah. Drone buatan Iran ini dinamakan Shah-E-D, rupanya seperti bom bersayap. Harga seunitnya kira-kira Rm300.000, setara dengan harga sebuah kereta terpakai. Tetapi untuk menembak jatuh drone berharga kereta terpakai ini, senjata yang perlu digunakan ialah misil pemintas Patriot buatan Amerika Syarikat. Misil pemintas ialah senjata pertahanan seperti perisai yang memintas dan memusnahkan misil atau pesawat musuh di udara. Harga satu das misil Patriot ini adalah sekitar 60 juta rigo. Bayangkan, membelanjakan 60 juta rigo untuk menjatuhkan sasaran bernilai 300.000 rigo. Perbezaan harga 200 kali ganda. Ini umpama seekor lalat masuk ke dalam rumah, tetapi Anda memanggil jentera bomba dan bukannya menggunakan pemukul lalat. Dengan wang untuk sekali panggilan jentera bomba, Anda boleh membeli berpuluh ribu pemukul lalat, tetapi Anda tetap memanggil jentera bomba setiap kali. Dan ini bukan hanya berlaku sekali. Iran menghasilkan dan melancarkan 400 unit drone ini setiap hari. Itu bermakna 17 unit setiap jam. Drone datang sebaik Anda bangun pagi, semasa makan tengah hari, dan sebelum Anda tidur. Sebanyak manapun jentera bomba, ia tidak akan mencukupi. Dalam masa 2 hari selepas perang bermula, Amerika Syarikat telah melancarkan misil bernilai 70 bilion ke udara. 70 bilion itu jumlah yang amat besar umpama membelanjakan keseluruhan bajet tahunan sebuah negeri besar di Malaysia ke udara dalam masa 2 hari. Kemudian, sebuah badan penyelidikan ketenteraan Amerika Syarikat mengeluarkan analisis. Pada kadar ini, bekalan misil akan habis sepenuhnya dalam masa 2 bulan. Senario di mana gudang peluru negara terkuat di dunia menjadi kosong kini menjadi kenyataan. Satu lagi insiden yang mengejutkan dunia berlaku. Radar THAAD Amerika yang ditempatkan di Timur Tengah telah ditembusi oleh drone Iran. Radar THAAD ialah mata gergasi yang mengawasi langit, sebuah peralatan yang mampu mengesan misil dari jarak ratusan kilometer. Analisis imej satelit oleh CNN mengesahkan bahawa radar yang ditempatkan di Jordan telah musnah. Harga satu unit radar ini kira-kira Rm74 bilion. Radar itu telah dibutakan oleh sekumpulan drone yang bernilai beberapa ratus ribu ringgit. Mata Amerika yang dipercayai kebal telah ditembusi oleh sekumpulan lalat kecil. Disinilah kisah yang benar-benar menakutkan bermula. Jika Amerika pun berada dalam keadaan ini, apa pula nasib negara-negara yang bergantung padanya? UAE, Arab Saudi, Qatar, Bahrain. Negara-negara ini telah berpuluh tahun membeli senjata Amerika dan tidur di bawah payung pertahanan udara Amerika. Mereka umpama membina rumah di sebelah balai bomba yang besar dan hidup dengan tenang. Tetapi kemudian api marak. Mereka segera menelpon balai bomba. Jawapan yang diterima amat mengejutkan. Menurut media pakar Ukraine Militarnyi, Amerika telah memberitahu mereka, jangan serahkan sebarang permintaan bekalan baharu. Bukan sekadar jangan minta misil, tetapi jangan hantar permohonan sama sekali. Ini sama seperti diberitahu jangan telepon balai bomba. Analisis dalaman yang diperoleh Bloomberg lebih mengejutkan. Jika serangan drone Iran berterusan pada kadar semasa, stok misil pemintas Patriot milik Qatar hanya akan bertahan selama 4 hari. 4 hari sahaja.
Negara yang merupakan antara yang terkaya di dunia hanya mempunyai perisai yang cukup untuk 4 hari. Ini ibarat peti sejuk Anda hanya mempunyai lauk untuk 4 hari. Tetapi pasar raya pula ditutup. Mengapa jadi begini? Inilah strategi Iran. Seorang penyelidik kanan di Stimson Center, Amerika Syarikat, menganalisisnya. Dari perspektif Iran, perang geseran ini adalah pilihan taktikal yang sangat munasabah. Jika mereka terus menghantar drone berharga 300.000, pihak lawan terpaksa terus menggunakan misil bernilai 60 juta. Satu pihak membelanjakan harga kereta terpakai, manakala pihak satu lagi membelanjakan harga sebuah pangsapuri mewah. Pelajar sekolah rendah pun tahu siapa yang akan kehabisan sumber dahulu, dan kilang drone Iran tidak akan berhenti. Larry Johnson, seorang bekas penganalisis CIA, memberi amaran di CNN. Mungkin tapak pelancaran misil Iran boleh dimusnahkan, tetapi kilang drone mereka mustahil ditemui. Ia dibina di bawah tanah, di dalam gua di pergunungan, dan di dalam terowong bawah tanah yang berselirat seperti labirin. Walau sekuat manapun pengeboman di permukaan, kilang bawah tanah tetap utuh. Selagi Iran tidak menyerah kalah, drone tidak akan berhenti. Balai bomba sudah ditutup, air dalam jentera sudah habis, dan api masih belum padam. Dalam keadaan ini, negara-negara tersebut membuat satu panggilan serentak. Bukan kepada Amerika, tetapi kepada Malaysia. Financial Times dari Britain melaporkan, Malaysia memegang kunci baharu kepada pertahanan udara Timur Tengah. Nikkei Asia juga menyiarkan artikel, senjata Malaysia mungkin jawapan kepada masalah kos yang gagal diselesaikan oleh Amerika Syarikat. Apa sebenarnya yang Malaysia ada? Mengapa mereka merayu kepada Malaysia untuk sesuatu yang tidak dapat mereka peroleh dari Amerika? Kerana Malaysia mempunyai sesuatu yang boleh menembak jatuh drone yang sama dengan pemukul lalat berharga 50 seunit, bukan jentera bomba bernilai 60 juta ringgit. Tetapi sebelum bercerita tentang pemukul lalat ini, kita perlu bercerita tentang Amerika terlebih dahulu. Kisah bagaimana Amerika Syarikat menghabiskan 70 bilion dan mengaku kalah dalam cubaan mereka untuk mencipta pemukul lalat ini. Untuk bercerita tentang pemukul lalat, kita perlu kembali ke tahun 1970-an, semasa kemuncak Perang Dingin. Perang Dingin ialah era di mana Amerika Syarikat dan Kesatuan Soviet tidak berperang secara langsung, tetapi saling berkonfrontasi untuk membuktikan siapa yang lebih kuat. Pada masa itu, jet pejuang Soviet mula melakukan sesuatu yang sangat menyusahkan. Jika mereka terbang tinggi, mereka boleh ditembak jatuh dengan misil. Tetapi juru terbang Soviet bijak. Mereka terbang sangat rendah, hampir mencecah tanah, menyerang kereta kebal Amerika dan kemudian hilang. Mereka terbang terlalu rendah dan terlalu laju sehingga misil tidak sempat bertindak balas. Sebagai analogi, jika seekor lalat terbang laju di depan muka Anda tidak boleh menangkapnya dengan tangan, terlalu laju dan terlalu dekat. Tetapi jika Anda mempunyai pemukul lalat, Anda boleh menangkapnya kerana Anda boleh menghayun dengan luas. Amerika Syarikat pun bertekad untuk mencipta pemukul lalat ini. Sebuah mesin automatik yang boleh menyapu bersih pesawat musuh yang terbang rendah dengan tembakan peluru. Dalam istilah teknikal, ia dipanggil meriam anti pesawat gerak sendiri, SPAAG. Gerak sendiri bermakna ia boleh bergerak sendiri. Ia mempunyai roda seperti kereta kebal dan boleh meronda sambil melindungi ruang udara. Pada tahun 1977, Amerika Syarikat memulakan projek untuk mencipta pemukul lalat ini. Sebuah syarikat bernama Ford Aerospace ditugaskan untuk membangunkannya. Ramai yang mungkin mengenali Ford sebagai syarikat kereta, tetapi ini adalah bahagian aero angkasa, kumpulan Ford, salah sebuah syarikat pertahanan terkemuka di Amerika. Jumlah wang yang dilaburkan adalah kira-kira Rm70 bilion. Untuk memberi gambaran, bajet tahunan sebuah negeri besar seperti Selangor adalah sekitar 3 bilion ringgit. Mereka melaburkan wang yang cukup untuk perbelanjaan Selangor selama lebih 2 dekad untuk membina satu senjata. Senjata itu dinamakan Sarjan York, sempena nama seorang askar legenda dalam Perang Dunia Pertama yang seorang diri menawan 132 askar Jerman. Ini menunjukkan betapa besarnya harapan yang diletakkan padanya. Mesin ini berfungsi seperti ini. Ia mencari pesawat musuh di udara secara automatik menggunakan radar, membidik secara automatik, dan menembak secara automatik. Manusia hanya perlu menekan butang. Ia adalah kemuncak teknologi canggih pada zaman itu. 65 unit telah dibina. Sekarang, tiba masanya untuk ujian. Ogos 1985,
di tapak ujian tembakan Amerika Syarikat. Kira-kira 10 orang duduk sebaris di tempat duduk penonton. Mereka adalah jeneral-jeneral Amerika yang bahunya dihiasi bintang. Hari itu adalah hari yang mempertaruhkan maruah Amerika. Ujian awam pertama meriam anti pesawat terbaru yang dibangunkan selama bertahun-tahun dengan belanja berbilion ringgit. Tembakan bermula. Turret meriam mula berputar perlahan-lahan. Ia sepatutnya menjejaki pesawat sasaran di udara. Mata para jeneral mengikut pergerakan turret itu. Tetapi turret itu berhenti, bukan menghala ke langit. Ia menghala ke arah kipas angin yang diletakkan di sebelah tempat duduk penonton. Radarnya telah tersilap menganggap putaran bilah kipas sebagai pesawat musuh di hadapan para jeneral. Mesin bernilai 70 bilion telah menganggap kipas angin sebagai musuh. Tiada siapa yang mampu berkata apa-apa. Anda tahu kamera undur pada kereta zaman sekarang? Ia mengeluarkan bunyi amaran jika ada orang lalu, tetapi kadang-kadang ia tersilap menganggap tiang lampu atau pasu bunga sebagai orang dan berbunyi. Radar canggih Amerika pada masa itu berada pada tahap yang sama. Dan ini bukan terjadi sekali sahaja. Dalam ujian lain, ia pernah menjejaki kipas pengudaraan tandas, senjata yang menggabungkan teknologi tercanggih keliru antara jet pejuang dan kipas tandas. Mesin berbilion ringgit telah tewas kepada kipas angin. Namun begitu, projek itu diteruskan. Kenapa? Kerana terlalu banyak wang telah dilaburkan. Jika dihentikan, 70 bilion akan hangus begitu sahaja. Kita baiki sikit lagi. Pasti boleh. Kata-kata itu diulang-ulang selama beberapa tahun lagi. Pernahkah Anda mengalami situasi ini? Makanan di restoran tidak sedap, tetapi kerana sayang duit, Anda paksa diri untuk habiskan. Jika tidak makan, rasa seperti membazir duit, jadi walaupun tahu tidak sedap, Anda tetap makan sampai habis. Amerika Syarikat berada dalam keadaan yang sama. Pada 27 Ogos 1984, Setiausaha Pertahanan Amerika Syarikat ketika itu berdiri di hadapan wartawan dan berkata, senjata ini tidak setimpal dengan kosnya, hanya satu ayat. Dengan satu ayat itu, projek tersebut ditamatkan. Wang yang telah dibelanjakan hangus begitu sahaja. 65 unit yang telah dihasilkan dilupuskan sepenuhnya. Senjata canggih bernilai berbilion ringgit menjadi besi buruk. The New York Times merumuskan insiden ini seperti berikut. Sebuah legenda ketidakcekapan ketenteraan. Ia dicatatkan sebagai salah satu kegagalan paling memalukan dalam sejarah pertahanan Amerika Syarikat. Mengapa ini penting? Kerana negara yang paling mahir membuat senjata di dunia, Amerika Syarikat, telah menghabiskan RM70 bilion dan mengaku kalah. Mencipta pemukul lalat yang boleh mencari dan menembak jatuh sasaran terbang rendah secara automatik bukanlah sesuatu yang boleh dicapai hanya dengan wang. Ia juga bukan sesuatu yang boleh dicapai hanya dengan teknologi. Ia adalah satu cabaran yang gagal diatasi oleh Amerika Syarikat, walaupun dengan gabungan wang dan teknologi. Namun, pada masa yang sama ketika Amerika sedang mengejar kipas angin di seberang dunia, ada sekumpulan orang yang sedang membentangkan pelan tindakan secara senyap. Bajet yang mereka ada tidak sampai satu patua antu daripada bajet Amerika. Di mana? Di Cyberjaya, Malaysia. Tahun 1983, di sebuah bilik mesyuarat sempit di dalam bangunan Institut Penyelidikan Sains Pertahanan Negara, STRIDE, di Cyberjaya, sekumpulan orang berkumpul sesak di dalamnya. Kira-kira 600 orang penyelidik. Di atas meja, terdapat sehelai pelan tindakan dan sehelai kertas bajet. Angka yang tertulis pada kertas bajet itu, 28.9 juta ringgit. Itu sahaja yang mereka ada. Pada masa yang sama, di seberang lautan Pasifik, Amerika sedang melaburkan 70 bilion ing, RM28.9 juta lawan RM70 bilion grim. Perbezaannya umpama ketika Amerika sedang membina sebuah pangsapuri mewah di Kuala Lumpur, kita hanya mempunyai wang untuk membina sebuah pejabat kontena di kawasan luar bandar. Pada tahun 1983, pendapatan per kapita negara kita belum pun mencapai USD 2,000. Itu adalah zaman di mana rakyat hidup dengan pendapatan kurang daripada 700,000 sebulan dalam nilai wang hari ini. Di zaman di mana seluruh negara terpaksa mengikat perut, orang-orang ini berkumpul untuk membina sebuah mesin yang akan melindungi ruang udara. Matlamatnya satu, sebuah mesin yang mengawasi langit secara automatik, membidik musuh secara automatik apabila ia menceroboh, dan juru tembak hanya perlu menekan butang untuk melepaskan hujan peluru. Mesin yang sama yang gagal dibina oleh Amerika, walaupun dengan 70 bilion ringgit. Cakap memang mudah.
tetapi membuatnya adalah cerita yang berbeza sama sekali. Pertama, mereka perlu membina radar sendiri. Radar ialah peralatan yang memancarkan gelombang radio untuk mengesan objek di udara. Sama seperti mesin ultrabunyi di hospital yang melihat bayi di dalam kandungan, radar melihat apa yang ada di langit dengan gelombang radio. Radar Amerika telah tersilap, menganggap kipas angin sebagai musuh. Kita tidak boleh membuat kesilapan yang sama. Mereka bentuk radar yang dapat membezakan antara langit dan darat dengan tepat menggunakan kepakaran sendiri. Komputer untuk mengawal tembakan juga diperlukan. Ia adalah otak yang mengira kelajuan, arah, dan jarak musuh untuk memastikan peluru tiba tepat pada sasaran. Komputer mungkin biasa pada hari ini, tetapi pada masa itu, sebuah komputer di Institut Penyelidikan boleh memenuhi satu bilik. Ini juga perlu dibina dari awal. Untuk membeli satu komponen pun, mereka terpaksa merendah diri kepada negara-negara maju. Tolonglah jual komponen ini kepada kami. Jawapan yang diterima sentiasa sama, untuk apa? Jika mereka beritahu tujuannya, komponen itu tidak akan dijual. Jika tidak beritahu, mereka tidak boleh membelinya. Negara-negara yang memiliki teknologi menutup pintu mereka rapat-rapat. Jika mereka tahu ia untuk membuat senjata, mereka pasti tidak akan menjualnya. Jadi, tiada pilihan lain selain membuatnya sendiri. Bagaimana kehidupan harian para penyelidik pada masa itu? Mereka mula bekerja pada waktu subuh. Apabila masuk ke makmal yang sempit, bau patri dan minyak menusuk hidung. Sepanjang hari mereka menatap papan litar, membuat pengiraan, gagal, dan mengira semula. Makan tengah hari hanyalah sebungkus mie segera sejuk yang dihirup pantas sebelum kembali ke meja kerja. Waktu malam pun mereka tidak pulang. Satu panggilan telepon ke rumah, hari ini balik lewat. Itulah satu-satunya perbualan dengan keluarga sepanjang hari. Hari-hari seperti ini berlarutan. 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 6 tahun berlalu. Mereka berkampung di makmal selama 6 tahun. Tetapi kemudian satu tuah yang tidak dijangka datang. Pada tahun 1990, Kesatuan Soviet runtuh. Kesatuan Soviet adalah sebuah negara gergasi sebelum menjadi Rusia hari ini, sebuah kuasa besar yang berkongsi dunia dengan Amerika. Apabila Soviet runtuh dan menjadi Rusia, Malaysia mempunyai sejumlah wang yang telah dipinjamkan kepada Soviet. Sejumlah USD 1,47 bilion, jumlah yang besar mencecah berbilion ringgit. Tetapi Rusia, yang mewarisi Soviet, tidak mampu membayar balik hutang tersebut. Ekonomi negara mereka berada di tahap paling teruk. Jadi, Rusia mencadangkan, kami akan bayar dengan senjata dan teknologi, bukan dengan wang. Inilah yang dikenali sebagai program beruang coklat. Beruang coklat adalah simbol Rusia. Mereka mahu membayar hutang dengan barangan. Bayangkan Anda meminjamkan 100 kepada kawan, tetapi dia kata tidak ada duit dan sebaliknya membawa beg tangan berjenama. Dan di dalam beg itu, ada pelan reka bentuk rahasia, kereta kebal, kenderaan perisai, dan misil anti pesawat tercanggih Rusia tiba di tanah Malaysia. Memberi hutang, tetapi menerima peti harta karun. Apa yang para penyelidik kita lakukan? Mereka membuka semuanya. Skru demi skru, papan litar demi papan litar. Seperti orang yang membeli perkakas elektrik baharu dan membaca manual terlebih dahulu, penyelidik kita, tanpa manual, membuka produk itu sepenuhnya untuk mengetahui fungsi setiap komponen. Mereka umpama merasai sesudu sup orang lain dan cuba meneka resipinya. Dari mana bahan ini, berapa lama direbus, berapa banyak serbuk cili digunakan. Begitulah mereka mengkaji satu persatu dan kemudian mencipta resipi yang lebih baik. Teknologi inilah yang kemudiannya menjadi nadi kepada industri senjata Malaysia. Kereta kebal K-Series, misil Hyunmo, dan meriam anti pesawat yang kita bicarakan hari ini, semuanya berdiri di atas nadi ini. Pada tahun 1996, ia akhirnya siap. Ia mengambil masa 13 tahun dari mula. Namanya K-30 Biho, atau harimau terbang. Ia membawa maksud harimau yang menangkap musuh di udara. Rupanya seperti kereta kebal. Di atas kasis kenderaan perisai berantai, terdapat turret meriam. Di turret itu, terdapat 2 laras meriam 30 mm di kedua-dua belah. Meriam ini jauh lebih besar dan laju daripada senapang biasa. Jika senapang biasa ibarat pistol, meriam ini ibarat hos bomba. Ia tidak menembak setitik demi setitik, tetapi memancutkan air dengan deras. Ia menghujani peluru. Radar mengimbas langit, komputer mencari dan membidik musuh. Juru tembak hanya perlu menekan butang.
20 butir peluru dilepaskan dalam satu saat. Dalam sekelip mata Anda, 20 butir peluru dilepaskan. Dalam seminit, 1,2 butir. Pemukul lalat yang gagal dicipta oleh Amerika dengan 70 bilion, kita berjaya menghasilkannya dengan hanya 28,9 juta ringga. 1.240 daripada bajet Amerika. Majalah pakar ketenteraan global, Jane's Defense Weekly, mengulas satu pencapaian yang jarang berlaku di dunia barat, meriam anti pesawat gerak sendiri yang dibangunkan secara bebas oleh Malaysia. Pada tahun 1999, harimau terbang secara rasminya ditempatkan dalam perkhidmatan Angkatan Tentera Malaysia. Ia mula melindungi ruang udara negara. Tetapi, selepas muncul di dunia, harimau terbang ini diabaikan untuk masa yang sangat lama. Apa gunanya menembak dengan meriam di zaman misil? Di kalangan tentera dan peminat senjata, ia dilabel sebagai kuno. Tiada siapa yang menghargainya. Para penyelidik yang bangun subuh untuk mencipta senjata ini juga tidak tahu. Askar-askar yang berlatih di dalam kenderaan yang panas, membahang seperti kuali di musim panas, juga diam 1000 bahasa, hanya melakukan tugas mereka. Suatu hari nanti, ia pasti akan diperlukan. Itulah kepercayaan orang-orang yang tidak goyah dengan tren. Membersihkan peralatan, menyelenggara, dan berlatih. Itulah cara generasi bapak-bapak kita. Tetapi dunia berubah. Suatu hari, tiba-tiba drone muncul di medan perang. Senjata yang diejek kuno di zaman misil kini menjadi jawabannya. Misil bernilai RM60 juta pula yang menjadi terlalu mahal dan kuno di zaman drone. Tidak masuk akal untuk membelanjakan RM60 juta untuk menembak jatuh satu drone berharga RM300.000. Meriam yang murah dan boleh menembak dengan pantas kembali menjadi jawaban. Benda yang diabaikan dan dianggap tidak berguna selama 43 tahun tiba-tiba menjadi senjata yang paling diperlukan di dunia. Namun, walaupun harimau terbang kembali mendapat perhatian, dunia tidak terus datang mencarinya. Ini kerana harimau terbang mempunyai satu kelemahan. Jarak tembakannya hanya 3 km. Dalam analogi bola lisut, ia umpama pasukan yang hanya mempunyai pemain di kawasan dalam infield, tetapi tiada pemain di kawasan luar, outfield. Jika bola dipukul ke kawasan dalam, ia boleh ditangkap. Tetapi jika melepasi ke kawasan luar, mereka hanya mampu melihat. Dari perspektif musuh, jika mereka menyerang dari luar jarak 3 km, mereka selamat dari harimau terbang. Kelemahannya sangat jelas. Jurutera kita buntu. Untuk membina senjata baharu dari awal memerlukan wang dan masa yang sangat banyak. Tetapi untuk membiarkan harimau terbang yang sedia ada begitu sahaja, ia terlalu membazir. Keretanya masih elok, radar berfungsi dengan baik, dan prestasi meriamnya cemerlang. Ketika itu, seseorang terpandang sesuatu. Misil jarak dekat bernama Shingung atau panah baru. Ia pada asalnya adalah misil kecil yang boleh dibawa dan ditembak dari bahu seorang askar. Jarak misil ini adalah 7 km. Jarak yang sempurna untuk melindungi kawasan luar yang tidak dapat dicapai oleh peluru harimau terbang. Idenya mudah. Letakkan panah baru di atas harimau terbang. Ia seperti menambah seorang pemain outfield ke dalam pasukan yang hanya mempunyai infield. Ia boleh menangkap bola di kawasan dalam dan juga di kawasan luar. Pada tahun 2015, ia ditempatkan dalam perkhidmatan tentera kita. Nama baharu diberikan, Harimau Terbang Hibrid. Ia bermaksud harimau terbang yang digabungkan dengan misil. Bagaimana harimau terbang hibrid ini berjuang? Saya berikan analogi sebuah rumah. Di luar pagar, Anda letakkan seekor anjing pengawal. Jika sesuatu mendekat dari jarak 7 km, anjing pengawal itu akan berlari dan menggigit dahulu. Itulah misil panah baru. Tetapi jika ada yang berjaya melepasi anjing pengawal dan masuk ke halaman rumah, di halaman itu sudah ada pagar kawat berduri menanti. Sebaik sahaja ia memasuki jarak 3 km, meriam dengan 1.200 das seminit akan mengoyakkan langit. Bahagian luar dilindungi anjing pengawal, bahagian dalam dilindungi pagar kawat berduri. Pertahanan berlapis ini sangat sukar untuk ditembusi. Tetapi, sehebat manapun senjata, jika tidak terbukti di medan perang, tiada siapa yang akan membelinya. Walau secantik manapun angka yang ditulis dalam katalog, selagi tidak digunakan di medan perang, tiada siapa yang akan percaya. Betul ke boleh berfungsi? Keraguan ini hanya boleh dijawab oleh satu perkara. Pertempuran sebenar. Dan pada Mac 2026, laporan prestasi pertempuran sebenar itu tiba. Bukan dari harimau terbang hibrid,
tetapi dari senjata lain yang dibuat oleh tangan yang sama. Pada petang 5 Mac 2026, seorang pembaca berita membacakan skripnya. Misil pemintas buatan Malaysia, Cheon-gung 2, yang ditempatkan di UAE, mencatatkan kadar pintasan 96% dalam pertempuran sebenar, 96%. Angka ini menggegarkan Malaysia. Cheon-gung 2, secara ringkasnya, ialah senjata seperti perisai yang memintas dan memusnahkan misil di udara. Ia boleh menangkis misil yang terbang rendah maupun misil balistik yang terbang tinggi. 96% itu umpama mendapat 96 markah daripada 100 dalam peperiksaan. Dan ini bukan peperiksaan percubaan, tetapi peperiksaan SPM sebenar. Ia mendapat 96 markah dalam keadaan perang sebenar. Dengan misil sebenar dilancarkan. Di mana-mana pelosok dunia, ini adalah keputusan cemerlang. Kadar pintasan Patriot Amerika adalah sekitar 70% hingga 80%. Jika 100 misil dilancarkan, ia menembak jatuh 70 hingga 80. Cheon-gung 2 menembak jatuh 96. Senjata Malaysia telah mengatasi Patriot, kebanggaan Amerika. Tetapi ada sesuatu yang benar-benar mengagumkan di sini. Cheon-gung 2 yang mencatatkan 96% ini bukanlah unit yang dihantar secara rasmi kepada UAE. UAE telah menandatangani kontrak pada tahun 2022 untuk membeli 10 set Cheon-gung 2. Satu set merangkumi pelancar, radar dan unit kawalan. Penghantaran sebenar dijadwalkan bermula pada Jun 2026. Ia mengambil masa kerana perlu dibina, diuji, dibungkus dan dihantar selepas kontrak. Jadi, Cheon-gung 2 yang digunakan oleh UAE untuk menangkis misil Iran dalam perang ini, dari mana datangnya? Ia adalah unit yang dipinjamkan oleh Angkatan Tentera Malaysia. Satu set untuk tujuan latihan dan satu set lagi untuk penyelidikan penyesuaian persekitaran padang pasir. Dua set ini dipinjamkan oleh Malaysia. Secara literal, ia adalah barangan terpakai. Bukan kereta baharu, tetapi kereta terpakai yang dipinjamkan. Tetapi askar UAE, selepas menerima latihan, menekan butang dan berjaya menembak jatuh sasaran dalam pertempuran sebenar. Hasilnya, kadar pintasan 96%. Kadar operasi melebihi 90%. Kadar operasi bermakna, dalam 100 jam, ia berfungsi tanpa kerosakan selama lebih 90 jam. Meminjam kereta terpakai, tetapi ia berfungsi lebih baik daripada kereta baharu. Sebaik sahaja berita itu tersebar, 6 negara Timur Tengah serentak menghubungi Malaysia, Qatar, UAE, Jordan, Bahrain, Kuwait, Arab Saudi. Kami akan bayar berapa sahaja yang anda mahu. Berikan kami lebih banyak Cheon-gung 2. Tetapi seperti yang anda tahu, Cheon-gung 2 bukanlah sesuatu yang boleh dihasilkan sepantas menggoreng telur. Ia memerlukan sekurang-kurangnya beberapa tahun. Jadi, UAE membuat panggilan cemas. Oleh kerana mengambil masa untuk membina set lengkap, mereka merayu agar misil dihantar terlebih dahulu. Tolonglah, Malaysia bertindak dalam masa 3 hari. Sebuah pesawat pengangkut dihantar dengan lebih 30 butir misil Cheon-gung 2. 9 hari kemudian, sebuah pesawat pengangkut UAE mendarat di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur dan membawa pulang 30 butir lagi. Pemandangan ini disaksikan secara langsung. Malaysia telah memberikan bekalan yang sepatutnya dihantar kepada tentera udaranya sendiri. Apabila sebuah negara yang sedang berperang merayu seperti ini, ia menunjukkan betapa mereka mempercayai senjata tersebut. Ahli Parlimen Jawatan Kuasa Pertahanan mendedahkan fakta ini. Seorang penganalisis kanan di sebuah badan pemikir dasar berkata, UAE akan berusaha untuk mendapatkan sebanyak mungkin senjata dan stok misil. Tajuk utama sebuah akhbar perniagaan Malaysia berbunyi, kalahkan senjata terhebat Amerika, Cheon-gung 2, pintas 96% misil Iran. Senjata Malaysia telah menerima kad laporan yang lebih cemerlang daripada Patriot Amerika. Dan 4 hari kemudian, pada 9 Mac 2026, sebuah akhbar ekonomi melaporkan secara eksklusif. Negara-negara Timur Tengah kini memohon bantuan segera harimau terbang hibrid. Bukan hanya Cheon-gung 2. Mereka juga meminta harimau terbang hibrid. Ada sesuatu yang anda perlu tahu di sini. Negara-negara Timur Tengah mencari harimau terbang hibrid bukan semata-mata kerana ia murah. Syarikat yang membina Cheon-gung 2 ialah Hanwha Aerospace dan LIG Next 1. Syarikat yang membina harimau terbang hibrid juga adalah Hanwha Aerospace dan LIG Next 1. Ia adalah senjata yang dibuat oleh syarikat yang sama, jurutera yang sama, tangan yang sama.
Bayangkan ada sebuah restoran yang sedap di kawasan Anda. Pemilik restoran itu membuka kedai baharu di sebelahnya. Walaupun Anda belum pernah coba, Anda akan percaya kalau pemilik itu yang buat, mesti sedap. Begitulah keadaannya. Apabila Cheongung II mendapat 96 markah dalam pertempuran sebenar, mereka percaya bahwa harimau terbang hibrid yang dibuat oleh pemilik yang sama juga boleh dipercayai. Seorang pegawai kerajaan berkata, mereka telah meminta bantuan segera harimau terbang hibrid untuk menangkis drone kamikaze Iran. Memandangkan penghantaran awal bekalan Cheongung II adalah sukar, ini boleh menjadi pilihan yang realistik. Dan kami sedang berunding secara aktif. Berunding secara aktif. Hanya 3 perkataan. Tetapi di sebalik 3 perkataan itu, ada sejarah para penyelidik yang membentangkan pelan tindakan dengan bajet RM28NM. 9 juta di sebuah bilik mesyuarat sempit pada tahun 1983. Ada sejarah para askar yang menyelenggara dan berlatih dengan senjata ini selama 43 tahun sambil diejek sebagai besi buruk. Dan ada sejarah generasi anak-anak mereka yang mencipta Cheongung II dan meletakkan panah baru di atas harimau terbang untuk menyempurnakannya sebagai harimau terbang hibrid. Sejarah 3 generasi terkandung dalam 3 perkataan itu. Tetapi jika kita menjejaki asal-usul harimau terbang hibrid, ada satu lagi kisah yang tidak dijangka. Program beruang coklat yang saya sebutkan tadi, peti harta karun yang diterima sebagai ganti hutang. Anda masih ingat peti harta karun itu? Bukan hanya Malaysia yang menerimanya. Rusia juga menggunakan teknologi itu untuk membuat senjata mereka sendiri. 2 buah tumbuh dari benih yang sama. Peti harta karun dari Rusia melalui program beruang coklat mengandungi teknologi yang sama. Umpama diberi tepung gandum yang sama, tetapi satu pihak menggunakan tepung itu untuk membuat lempeng, manakala pihak yang satu lagi, selepas penyelidikan berterusan, berjaya membakar roti yang lebih sedap daripada kedai roti tempatan. Walaupun bahan mentahnya sama, hasilnya berbeza jika tangan yang mengadunnya berbeza. Rusia menggunakan teknologi itu untuk membina meriam anti pesawat bernama Pansir. Pansir mempunyai konsep yang serupa dengan harimau terbang hibrid, sebuah sistem pertahanan udara yang menggabungkan meriam dan misil. Ia adalah salah satu senjata kebanggaan Rusia. Ia dijual ke banyak negara di Timur Tengah, Afrika, dan Asia, sehinggakan nama Pansir sinonim dengan Rusia. Malaysia pula, dengan teknologi yang sama, membina harimau terbang dan kemudian menambah misil panah baru untuk menyempurnakannya sebagai harimau terbang hibrid. 2 senjata yang berasal dari akar yang sama. Tetapi pada tahun 2022, satu peristiwa yang menentukan nasib kedua-dua senjata ini berlaku. Rusia menceroboh Ukraine. Ukraine mempunyai drone buatan Turki bernama Bayraktar. Harganya kira-kira $50,000 seunit, sekitar RM230,000. Drone ini menyerang Pansir Rusia. Apa hasilnya? Pansir ditembusi. Video sistem pertahanan udara kebanggaan Rusia dimusnahkan oleh drone tersebar ke seluruh dunia. Sistem pertahanan udara berharga puluhan juta ringgit telah tunduk kepada drone berharga RM230,000. Mengapa? Radar Pansir gagal mengesan drone yang kecil dan terbang rendah dengan berkesan. Drone adalah sesuatu yang tidak wujud sebelum ini. Pansir direka untuk menembak jatuh jet pejuang atau helikopter, bukan drone kecil seperti mainan. Zaman telah berubah, tetapi senjata itu tidak dapat mengikutinya. Bagaimana pula dengan harimau terbang hibrid? Radar yang dipasang padanya sangat sensitif sehinggakan ia boleh mengesan drone kecil dari jarak kira-kira 17 km. 17 km itu lebih jauh dari jarak antara pusat bandar Kuala Lumpur ke Shah Alam. Ia boleh mengesan drone kecil dari jarak sejauh itu. Tambahan pula, selain radar, ia juga dilengkapi dengan kamera dan peralatan pengesan haba. Walaupun musuh cuba mengganggu isyarat radio, matanya tidak akan tertutup. Jika radar tidak berfungsi, ia melihat dengan kamera. Jika kamera tidak berfungsi, ia mengesan haba seperti suhu badan untuk menjejaki sasaran. Ia umpama mempunyai 3 mata. Tadi saya sebutkan saiz drone Shah-e Iran. Panjang 35 meter, lebar sayap 25 meter, berat 200 kg. Ia adalah drone bersaiz sederhana besar. Tetapi sasaran yang digunakan oleh harimau terbang hibrid semasa latihan sangat kecil. Panjang 0,9 meter, lebar sayap 1,6 meter, berat hanya 3 kg. Saiz yang boleh diletakkan di atas tapak tangan.
Bagi harimau terbang hibrid yang mampu menembak jatuh sasaran sekecil ini, drone Shah-E adalah sasaran yang sangat mudah sehingga kan lebih sukar untuk terlepas tembakan. Sekarang, mari kita bercakap tentang harga. Bahagian ini yang benar-benar akan membuat Anda kagum. Satu butir peluru meriam harimau terbang hibrid berharga Rm50. Dengan 50 sentan, apa yang boleh Anda beli? Seekor ayam goreng. Ia menembak jatuh drone dengan harga seekor ayam. Anda masih ingat misil panah baru yang saya katakan diletakkan di atas harimau terbang? Misil kecil Malaysia yang bermaksud panah baru. Misil yang memainkan peranan outfielder, menangkap musuh dari jarak 7 km. Satu das misil panah baru ini berharga kira-kira Rm200.000. Rm200.000 mungkin kedengaran mahal, tetapi satu das misil pemintas Patriot Amerika berharga Rm60 juta rema. Harga panah baru hanyalah 1.300 daripadanya. Dan peluru meriam? 112.000 daripada harga 60 juta yen. Untuk menembak jatuh drone yang sama, Amerika membuang harga sebuah pangsapuri mewah ke udara, manakala Malaysia melakukannya dengan harga seekor ayam. Dengan wang untuk menembak satu das Patriot, harimau terbang hibrid boleh menembak 1.2 juta butir peluru. Dengan 1,2 juta butir, ia boleh menembak jatuh ratusan drone. Bagi negara yang hanya mempunyai stok misil untuk 4 hari, bagaimana agaknya angka ini kelihatan? Dan harimau terbang hibrid mempunyai satu lagi kelebihan, ia pantas. Ia dibina di atas kasis kenderaan perisai Ko-200, jadi ia boleh bergerak pada kelajuan melebihi 60 km/j. Sistem pertahanan udara besar seperti TAAD atau Patriot, sekali diletakkan, sukar untuk dialihkan. Jika lokasinya terdedah, ia menjadi sasaran drone. Tetapi harimau terbang hibrid boleh terus berpindah selepas menembak. Ia mampu melakukan serangan pukul dan lari. Bagi negara-negara Timur Tengah yang mempunyai kawasan padang pasir yang luas, Anda boleh bayangkan betapa menariknya ciri ini. Dua senjata yang bermula dari akar yang sama. Pansir Rusia telah ditembusi oleh drone di Ukraine. Harimau terbang hibrid Malaysia pula sedang dirayu oleh 6 negara Timur Tengah. Benih yang sama ditanam, tetapi buahnya sama sekali berbeza. Dengan benih yang diterima sebagai ganti hutang, kita telah menghasilkan buah yang lebih baik daripada negara yang memberi hutang itu. Benih yang ditanam oleh generasi bapa telah disiram dan dijaga oleh generasi anak-anak sehingga menjadi sebesar ini. Itulah kehebatan jurutera kita. Tetapi, ini bukan hanya kisah kejayaan satu harimau terbang hibrid. Jika Anda melihat gambaran keseluruhan apa yang sedang dibina oleh Malaysia sekarang, Anda pasti akan ternganga. Harimau terbang hibrid hanyalah permulaan. Saya akan gunakan analogi sebuah pangsapuri. Bayangkan pangsapuri tempat Anda tinggal. Ada bumbung, tingkat tengah, pintu masuk tingkat bawah, dan lampu sensor di depan pintu masuk. Misil pun begitu. Ada yang datang dari tempat tinggi, ada yang datang dari ketinggian sederhana, dan ada yang datang rendah merayap. Ketinggiannya berbeza-beza. Jadi, perlu ada senjata yang berbeza untuk menangkis di setiap ketinggian. Kita mulakan dari bumbung. Ada senjata yang menembak jatuh misil yang jatuh dari tempat yang sangat tinggi di luar atmosfera, LSAM. Secara ringkasnya, ia adalah versi TAAD Malaysia. Tadi saya sebutkan radar THAAD Amerika ditembusi drone Iran. Malaysia sedang membina senjata yang boleh menyokong dan menggantikan TAAD itu. Pembangunannya selesai tahun ini dan promosi telah pun dimulakan kepada negara-negara Timur Tengah sebagai pakej bersama Cheonggung 2. Kemudian tingkat tengah. Senjata yang menangkis misil yang masuk melalui tingkap. Inilah Cheonggung 2. Senjata yang mendapat 96 markah dalam pertempuran sebenar. Pintu masuk tingkat bawah pula adalah tempat untuk menangkis drone yang datang rendah. Di sinilah wira cerita kita hari ini, harimau terbang hibrid, berdiri. Dan generasi seterusnya harimau terbang hibrid juga telah muncul. Meriam anti pesawat baharu bernama Keonho atau harimau langit. Harimau langit adalah senjata yang satu tahap lebih maju daripada harimau terbang hibrid. Ia mempunyai turret 30 mm baharu dan kasisnya juga ditukar kepada kenderaan perisai beroda. Dengan roda, ia boleh bergerak lebih laju di jalan raya. Tetapi harganya hanya separuh daripada harimau terbang hibrid. Lebih baik, tetapi lebih murah. Ia mula memasuki perkhidmatan tentera kita sejak 2020 dan kini sedang ditempatkan di pelbagai unit. Lampu sensor di depan pintu masuk juga ada. Senjata yang membakar musuh yang datang terlalu dekat dengan cahaya. Senjata laser,
Cheongwang, atau cahaya langit. Dengan kos RM2 seunit, harga secawan kopi di kedai serbaneka, ia membakar drone. Senjata laser ini kini sedang melindungi ruang udara Kuala Lumpur. Mari kita rumuskan dari atas ke bawah. Bumbung dilindungi oleh Elsam. Tingkat tengah dilindungi oleh Cheonggung 2. Pintu masuk tingkat bawah dilindungi oleh harimau terbang hibrid dan harimau langit. Lampu sensor dilindungi oleh laser cahaya langit. Semuanya senjata buatan tangan kita sendiri. Ia bukan seperti memegang satu payung. Ia seperti memasang bumbung yang lengkap. Bumbung yang boleh menahan hujan, angin, dan petir. Bumbung inilah yang sedang dibina oleh Malaysia. Sebab itulah dunia beratur menanti. Tetapi, membina bumbung sahaja tidak cukup. Perlu ada penumbuk untuk menyerang balas. Jika hanya ada perisai tetapi tiada pedang, Anda hanya boleh bertahan. Malaysia juga ada pedangnya, roket pelancar berganda Keonmu. Roket pelancar berganda ialah senjata yang tidak menembak roket satu persatu, tetapi menghujani berpuluh-puluh roket serentak. Arab Saudi dan UAE telah pun membeli Keonmu. Bagi negara-negara yang berdekatan dengan Iran ini, menghantar pesawat udara berisiko ditembak jatuh. Jadi, mereka memerlukan keupayaan untuk menyerang wilayah Iran dari darat pada jarak 300 km hingga 500 km. Cheonmu memainkan peranan itu. Dengarkan pula kisah Norway. Amerika mempunyai roket pelancar berganda terkenal bernama HIMARS. Anda mungkin pernah mendengarnya dalam berita perang Ukraine. Norway mahu membelinya, tetapi apa kesudahannya? Mereka tidak membeli dari Amerika, sebaliknya memilih Keonmu Malaysia. Lebih kuat, lebih cepat sampai, dan harganya pun berpatutan. Kisah Poland lebih dramatik. Poland sedang menunggu kereta kebal Leopard dari Jerman, kereta kebal paling terkenal di Eropa. Tetapi selepas 10 tahun, ia masih belum sampai. Pihak Jerman lambat dalam urusan dokumentasi, kilang bergerak perlahan, dan pelbagai alasan lain. Bagi Poland yang memerlukan kereta kebal dengan segera, mereka sangat kecewa. Jadi, mereka memesan kereta kebal K2 Malaysia. Hasilnya, dalam masa 3 tahun, 180 unit tiba. Kereta kebal yang tidak sampai selepas 10 tahun menunggu, Malaysia menghantarnya dalam masa 3 tahun. Majalah Ekonomi Amerika, Forbes, menulis, senjata terhebat industri pertahanan Malaysia bukanlah prestasi, tetapi kepantasan. Pesan sahaja, pasti sampai. Prinsip yang mudah tetapi menggerunkan ini sedang menawan dunia. Dan ada satu lagi. Ini adalah kisah yang Anda mungkin tidak dapat bayangkan. Hanwha Aerospace, syarikat yang membina harimau terbang hibrid, sedang membina kilang di bumi Amerika Syarikat. Jumlah pelaburan kira-kira 4 bilion. Kilang apa? Kilang yang membuat bahan teras untuk peluru meriam yang digunakan oleh tentera Amerika. Untuk peluru meriam dilancarkan, ia memerlukan serbuk letupan pendorong di belakangnya, seperti bahan api roket. Serbuk letupan itu akan dibuat oleh syarikat Malaysia di bumi Amerika. Jantung peluru meriam yang ditembak oleh askar Amerika dibuat oleh syarikat Malaysia. Anda nampak perubahannya? Fikirkan kembali 70 tahun yang lalu, pada zaman darurat, askar kita menggunakan senapang karbin terpakai dari tentera British, peluru, meriam, malah pakaian seragam pun dari luar. Kita adalah negara yang meminjam senjata. Negara itu kini sedang membuat bahan peluru untuk Amerika. Perisai yang dahulu dipinjam kini kita pinjamkan. Ada banyak negara yang kuat. Amerika kuat, Rusia kuat, China juga kuat. Tetapi, menjadi kuat dan boleh dipercayai adalah dua perkara yang berbeza. Amerika kuat, tetapi apabila gudang misilnya kosong, ia tidak mempunyai apa-apa untuk diberikan kepada sekutunya. Rusia kuat, tetapi walaupun diberi teknologi yang sama, ia tidak dapat mengembangkannya sebaik Malaysia. Negara yang hanya kuat melambat di dunia, tetapi negara yang membina dengan pantas, membina dengan tepat, dan pasti menghantar pada tarikh yang dijanjikan. Negara yang mampu membina sendiri perisai yang melindungi semua lapisan langit dari atas ke bawah dan sudi memberikannya kepada negara yang memerlukan. Negara yang apabila menerima panggilan telefon dari tengah-tengah medan perang yang merayu, tolong hantar, sanggup memberikan bekalan tenteranya sendiri, itu bukan sekadar negara yang kuat. Itu adalah negara yang boleh dipercayai. Dan negara itu ialah Malaysia. Apabila berita ini tersebar, seluruh dunia terkejut. Satu catatan dimuat naik di Reddit, komuniti dalam talian terbesar di Amerika, Cheonggung 2 Malaysia, capai kadar pintasan 96% dalam pertempuran sebenar di UAE. Ratusan komen membanjiri, lebih murah daripada Patriot Amerika,
lebih dipercayai daripada buatan Cina. Ini adalah yang terbaik. Itulah salah satu komen yang paling banyak disukai. Pengguna lain menulis, lihatlah Malaysia. Dari permulaan kecil LG dan Samsung sebagai contoh syarikat teknologi, hingga Proton dan Pro2 bersaing dengan Toyota, kini mereka mendaki rantaian nilai sehingga ke industri pertahanan. Seseorang hanya meninggalkan satu baris. Terima kasih, Malaysia. Hebat sekali. Baris pendek itu mendapat ratusan sukaan. Di Jepun juga kecoh. Ruang komen Yahoo. Japan dibanjiri dengan artikel mengenai Cheonggung 2 Malaysia. Orang Malaysia yang handal dalam semikonduktor, jadi prestasinya bagus itu tidak menghairankan. Senjata Malaysia murah dan cemerlang, malah penghantarannya pantas. Kabarnya pelanggan mereka bukan sahaja negara Teluk, tetapi juga Eropah. Apa akan jadi dengan industri pertahanan Jepun? Permintaan untuk mempercepatkan penghantaran kontrak bermakna ia telah berjaya meminta sasaran dengan pasti. Ekspor senjata bukanlah sesuatu yang buruk. Mendapatkan data pertempuran sebenar adalah sangat berharga. Ini adalah kata-kata yang ditulis sendiri oleh netizen Jepun. Tetapi komen yang paling mengejutkan adalah yang lain. Kasihanilah mereka yang lahir di zaman Showa yang masih fikir Jepun adalah nomor satu di Asia. Itulah kata-kata orang Jepun kepada orang Jepun sendiri. Ada juga komen yang berbunyi industri ketenteraan Malaysia yang tidak disangka-sangka. Reaksi dari pihak China lebih dramatik. Sistem pertahanan udara kebanggaan China terbukti tidak berguna di Venezuela dan Iran. Berbanding dengan itu, Malaysia memang hebat, kata seorang netizen China yang membandingkan China dan Malaysia. Para penyelidik seramai 600 orang yang melukis pelan sambil makan mie segera di sebuah makmal kecil di Cyberjaya 43 tahun yang lalu. Jika mereka dapat melihat komen-komen ini, apakah agaknya riak wajah mereka? Pelan tindakan bernilai 28.9 juta yang mereka lukis kini sedang melindungi langit Timur Tengah. Askar-askar yang berlatih tanpa jemu di dalam kenderaan yang panas seperti kuali di musim panas, tangan-tangan yang membersih dan menyelenggara peralatan sambil diejek kuno senjata yang disentuh oleh tangan-tangan itu, kini sedang dirayu oleh 6 negara. Dunia sedang memerhati. Di Reddit, di Yahoo, Japan, di Financial Times, di Nikkei Asia. Mereka sedang memerhatikan nama Malaysia. Dan di sebalik nama itu ada Anda semua. Bapa-bapa kita yang bangun subuh untuk ke kilang. Ibu-ibu kita yang menyiapkan sarapan anak-anak sebelum menaiki bas subuh. Cukai yang mereka bayar dengan mengikat perut menjadi Rm28.9 juta itu. Rm28.9 juta itu menjadi pelan tindakan. Pelan tindakan itu menjadi harimau terbang. Harimau terbang menjadi harimau terbang hibrid, menjadi Cheonggung, menjadi harimau langit, dan menjadi laser. Ini adalah negara yang Anda bina. Ini adalah langit yang Anda lindungi. Jika kisah hari ini menyentuh hati Anda, sila tinggalkan komen. Malaysia boleh. Terima kasih.